Okey, seperti yang kami janjikan kepada anda, kita kembali semula ke ruang bicara ini kerana kita ada satu lagi topik dan kita ada seorang lagi tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat. Tetapi tetamu kita tidak berada bersama saya di studio, tapi kita akan hubungi insya-Allah melalui kemudahan Zoom. Balas topik yang menjadi pilihan kita di segmen yang kedua ruang bicara ini ialah PRU15 apabila giant killer ke Bagan Datuk. Jadi ini juga merupakan satu topik yang mendapat perhatian sebenarnya, dan kita ada tetamu iaitu yang berbahagia, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang merupakan calon Pakatan Harapan di P075 Parlimen Bagan Datuk. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri kat mana ni? Di Bagan Datuk ke? Di hutan melintang. Sebab tahulah Bagan Datuk ni lain banyak teruk. Betul. Jadi kita terpaksa cari di tempat yang stable sikit, di salah sebuah restoran di hutan melintang. Okey, semua orang sedang melihat tentang perkara ini sebenarnya Tok, ya, apabila Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin menunjukkan keberanian untuk bertanding di kerusi Parlimen Bagan Datuk, dan kita tahu ianya akan merupakan saingan tiga penjuru, tetapi saingan yang tentunya ditunggu-tunggu ialah saingan di antara Datuk Seri dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Wow. Sebab itu dia orang panggil bahawa ini sebagai giant killer. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa Datuk boleh mewujudkan apa yang disebut sebagai giant killer di Bagan Datuk ini? Ya, setiap kali pilihan raya Syarkawi, permainannya itu berbeza, ya. Ya. Padangnya tidak sama dalam setiap pilihan raya. Saya fikir beban saya ini ialah kerana dipanggil sebagai giant killer, jadi terpaksa tanggung untuk melaksanakan misi-misi yang mustahil. Dalam konteks ini memang kita ketahui, memang saya sendiri akui bahawa ini bukan satu pertandingan yang mudah. Tetapi pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang akan menentukan bukan sekadar masa depan negara, tetapi pimpinan yang bagaimana yang ingin kita pilih untuk mengemudi negara dalam keadaan krisis sekarang ini dan ingin keluar dari krisis seperti ini. Jadi sebab itulah dalam konteks ini saya lihat pertandingan di Bagan Datuk ini kerana yang bertandingnya itu adalah penyandang, dan penyandang itu merupakan Presiden UMNO, dan rakyat memang mengetahui kebanyakannya bahawa di atas desakan Presiden UMNO lah pilihan raya ini dibuat, walaupun kita berada dalam keadaan berdepan dengan hujan dan sebagainya, tempat sudah pun mula banjir, tetapi kali ini pilihan raya ini terpaksa diadakan kerana terdapat desakan daripada Zahid Hamidi. Jadi dalam konteks ini sudah pasti saya membawa mandat daripada rakyat yang marah dengan tindakan seperti ini. Kita tahu negara baru saja keluar daripada, baru sedang ingin pulih lah daripada masalah pandemik COVID-19 dari segi ekonomi, masalah kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Kita dalam mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab pun tentunya akan memanfaatkan ruang yang ada sampai pilihan raya tahun depan. Kita ada 1 tahun lagi untuk memastikan negara berada pulih sebetulnya sebelum dihidangkan dengan satu pilihan raya. Tetapi atas desakan Zahid, maka pilihan raya itu diadakan. Dan sudah pasti apabila saya bertanding di sini, ianya saya lihat dari segi mood ataupun the feeling, feel good factor di kalangan pengundi di sini dapat kita rasakan dengan di mana mereka merasakan kali ini kita betul-betul menghantar calon untuk melawan Presiden UMNO dan dengan harapan untuk menang. Saya datang sini bukan sekadar lawan untuk mengurangkan majoriti, tetapi memang kita fight dan kita lawan ini untuk pastikan Zahid tidak lagi menang, dan harapan mendapat satu lagi kursi tambahan dalam pilihan raya yang ke-15 ini. Okey,
Saya juga nak dapat pandangan ikhlas pada Datuk Seri. Kita bercakap tentang senario PRU 15 dan kalau kita lihat senario politik semasa juga sebenarnya ia penuh dengan banyak perubahan yang berlaku, banyak perkara-perkara menarik yang timbul sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat kepada jumlah pengundi yang akan mengundi, turun mengundi juga dalam PRU ke-15 ini begitu besar tambahannya dan sudah pastilah ini juga mungkin memberikan semacam indikasi bahawa cabaran yang hebat pasti dihadapi oleh semua calon sebenarnya yang bertanding dalam PRU yang ke-15 ini. Pandangan Datuk Seri. Ya, saya setuju dengan pandangan itu sebab itu dari segi data apabila kita melihat kawasan Bagan Datuk ini walaupun ianya merupakan tempat penyandang Presiden UMNO dan beliau telah menjadi ahli parlimen sejak 27 tahun. Tapi kita tengok dari segi track record, pattern voting ataupun pattern pengundian itu. Ianya melihat ada penurunan ya. Dan untuk pengetahuan pendengar di luar sana dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini, ada pertambahan pengundi baru hampir 13 ke 14 ribu pengundi baru daripada umur 18 sampai ke 30 tahun ya. Kalau kita ambil 30 mungkin ada rakan-rakan yang boleh berhujah bahawa mereka ini mengundi kali kedua. Tapi kalau kita ambil yang sebetulnya 18 hingga 24 tahun, ianya mencatat jumlah lebih daripada 5,000 pengundi baru, 5 ke 6,000. Dan dalam hal yang sama dulu Zahid bergantung kepada kem tentera yang di situ ada kurang lebih 1,600 undi. 1,600 undi. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, sudah menjadi satu rahsia umum lah. Kalau dahulu bila adanya undi tentera, ia cenderung untuk menyokong parti pemerintah dalam konteks 2018 tentunya Barisan Nasional. Tetapi sekarang ini undi tentera itu sudah tiada lagi. Jadi sudah tidak ada lagi pengundi di situ, maka dengan kurang lebih 5,000 majoriti yang didapati oleh Zahid dalam pilihan lepas, kalau kita minus 1,600 maka ianya tinggal majoriti 3,400. Dan dengan pengundi-pengundi yang baru ni tentulah kita lihat ada harapan untuk maknanya ada potensi untuk harapan menang di kawasan ini dari segi atas kertas lah. Dan kita tahu bahawa terdapat semacam satu keadaan nasional di mana pengundi dan juga rakyat Malaysia ni mereka tidak suka kepada Zahid ya. Kerana kita tahu bila lepas diumum saja calon-calon Barisan Nasional, ramai daripada menteri-menteri ataupun timbalan menteri yang hilang jawatan dan tidak dicalonkan. Ada yang jadi calon bebas dan sebagainya. Dan tentu itu juga mempengaruhi pattern, terutamanya pengundi-pengundi yang merupakan anggota UMNO di dalam kawasan ini. Sebab itulah saya yakin dan percaya bahawa dari segi data, ianya menjadikan kursi Bagan Datuk ini is doable ataupun winnable, boleh menang insya-Allah kepada harapan. Justru tentulah saya dan pasukan harus memikirkan strategi dan fokus kempen bagaimana untuk terus mendekati sasaran pengundi supaya mereka dapat keluar mengundi beramai-ramai dan mereka yakin dengan mesej yang ingin kita tawarkan, kerja yang ingin kita laksanakan kalau diberikan mandat. Dan tentunya ini akan kita laksanakan dalam tempoh insya-Allah sampai 19 ini, dan saya ada beberapa hari lagi untuk terus bertemu seramai mungkin pengundi, meyakinkan bahawa ada seorang calon yang namanya Syamsul Iskandar serius untuk memberikan khidmat kepada pengundi dalam kawasan Bagan Datuk. Okey, saya juga difahamkan Datuk Seri petang tadi Presiden PKR juga Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berada di Bagan Datuk. Mungkin juga ingin memberikan semangat sebenarnya kepada Datuk Seri dan rakan-rakan yang sedang berkempen ketika ini. Jadi apa agaknya amanat yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Datuk Seri sendiri dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya di Bagan Datuk. Kehadiran Datuk Seri Anwar petang tadi seperti biasalah ribuan yang hadir memenuhi arena
selekoh di salah satu kawasan dalam Parlimen Pekan Datuk ini. Dan saya fikir dengan kehadiran itu, selain daripada memberikan kita satu suntikan semangat dan juga pengarahan yang jelas, ianya secara automatik mematikan cakap-cakap yang mengatakan bahawa terdapat perundingan lah, terdapat jajaran baru lah, ini guru dan murid lah dan sebagainya. Ya. Jadi secara tidak langsung bila beliau hadir berkempen di Pekan Datuk ini, ianya memberikan mesej yang jelas bahawa kali ini pertemuan ini tak kira lah guru ke murid ke, tetapi pimpinan Pakatan Harapan terutama dari Sri Anwar mahukan supaya Harapan berjaya mendapat satu atau mencuri satu lagi kursi di dalam kawasan Parlimen Pekan Datuk ini. Dan dalam mesej yang jelas tadi, apa yang beliau ingin sampaikan ialah berkisar kepada 3 perkara. Yang pertama berkait tentang kenapa Harapan ingin bercadang, ingin mengemudi kepimpinan negara. Pertama, tentunya berkait dengan kos hidup, kenaikan harga barang, ekonomi dan sebagainya. Itu diulaskan dengan begitu tegas tadi oleh Datuk Seri Anwar. Dan juga yang kedua ialah soal kepimpinan. Mana mungkin dalam keadaan rakyat sedang menderita dengan masalah ekonomi, tetapi kita punya barisan kabinet yang terlalu ramai, menteri-menterinya dengan upah yang begitu tinggi. Beliau ulangi sekali lagi penegasan beliau, kalau beliau jadi Perdana Menteri, beliau tidak akan ambil gaji Perdana Menteri, dan kabinet itu akan dikecilkan, duta-duta khas akan dihapuskan. Dalam erti kata yang lebih luas, maknanya akan mengurus tata kelola negara itu dengan lebih efisien, mengurus ekonomi supaya jangan terbeban dengan biaya yang banyak, biaya yang menggemukkan dan akhirnya menyusahkan rakyat. Dan yang ketiga, beliau ulas tadi tentang apa yang disebut sebagai akhlak dalam kepimpinan. Ada pimpinan yang cuai ataupun sengaja tidak mengangkat tema akhlak ini, dalam erti kata bila jadi menteri ingin sakau, ingin samun duit rakyat, ingin membina kekayaan, tetapi tidak ingin membantu rakyat yang terbanyak. Jadi 3 perkara yang pada saya padu ini ataupun tuntas ini, yang tegas ini, tentunya boleh memberikan mesej kepada pengundi-pengundi watak ataupun pemimpin yang bagaimana yang ingin diangkat selepas pada 19 hari bulan ini. Sebab kita ada juga saingan daripada Perikatan Nasional. Juga tadi dijelaskan tentang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, yang kita dilihat gagal dalam mengemudi COVID kerana pendekatan Tan Sri Muhyiddin lebih kepada lockdown, sehingga dipanggil sebagai the father of lockdown, kerana kita antara negara yang paling panjang berdepan dengan lockdown sewaktu COVID. Dan akhirnya beliau juga dianggap sebagai Perdana Menteri yang gagal, mengemudi barisan kabinet yang gagal, dan kemudian digulingkan dan diganti dengan Ismail Sabri. Jadi kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional telah pun menjadi kerajaan dan telah pun diberikan peluang untuk mengemudi negara dalam keadaan krisis, tapi kita lihat ianya tidak membanggakan. Dan tentunya sekarang ini pembangkang Harapan dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar dan barisan kabinet ini, insyaAllah, dan juga tawaran, saya nak sebut sini manifesto, yang mana kita telah membuat beberapa aku janji untuk kita kemudikan, untuk kita hidangkan kepada rakyat. Jadi kali ini saya yakin manifesto kita bukan macam Perdana Menteri yang lama, iaitu dia anggap manifesto bukan janji lah, bukan kitab suci lah dan sebagainya. Pada kita sebagai orang Melayu, manusia itu pegang kepada janji. Jadi kita harus berpegang teguh kepada janji kita kepada rakyat, insyaAllah. Baik, sesuatu yang penting dan menarik dan juga saya anggap sebagai cabaran yang cukup hebat kepada Syamsul Iskandar, Datuk Seri Syamsul Iskandar, ialah Bagan Datuk adalah Zahid Hamidi dan Zahid Hamidi adalah Bagan Datuk. Barangkali ini pengundi-pengundi juga sudah pun begitu sinonim dengan perkara ini sebenarnya, dengan kepercayaan ataupun keyakinan ini. Bagaimana Syamsul Iskandar nak mengubah pandangan itu kepada sesuatu supaya mereka menyokong calon yang dianggap sebagai ialah baru dan sekaligus berani untuk berhadapan dengan Presiden Parti UMNO. Ya, pertama saya nak tanya, Syakawi pernah datang Bagan Datuk? Pernah.
Pernah Ya. Bila tu? Dah Bila? 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ya. Ya, kalau kita sampai di Pekan Bagan Datuk, kemudian kita boleh faham kenapa terdapat ketidakpuashatian yang terlalu tinggi kepada Zahid Amin. Okey, dalam erti kata seperti yang Syed Kawi sebut tadi, yang akan diulas dalam setiap kempen UMNO dan Barisan Nasional, tentulah mereka akan menggunakan naratif ini ya, Bagan Datuk ialah Zahid, Zahid ialah Bagan Datuk. Namun saya patahkan hujah itu dengan menyatakan bahawa apakah level ini yang Bagan Datuk dapat daripada seorang pimpinan yang pernah menjawat jawatan Menteri yang kanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan kemudian Menteri Kepala Perdana Menteri. Kalau kita pergi ke Bagan Datuk sekarang ni, Pekan Bagan Datuk, cari stesen minyak pun tak ada. Nak cari ATM machine, nak keluarkan duit pun kena pergi ke hutan pemerintah untuk keluarkan wang. Kedai kalau malam ni kita pergi tutup, ya, kecuali mungkin malam minggu lah ada pasar petang Sabtu dan sebagainya, adalah waterfront segi ala kadar yang dibuat. Tetapi pekan itu sendiri dia tidak boleh dipanggil sebagai bandar sekalipun. Isu-isu seperti infrastruktur menjadi masalah yang besar yang membebankan pada pengundi di sini. Okeylah bila nak pilihan raya diturak dan sebagainya, itu cara kempen 50-an 60-an dulu ya. Kemudian jalur internet, jaringan internet masih lagi lemah, line telefon lemah, banyak tempat tiada. Kita juga bercakap tentang program ekonomi di kawasan Bagan Datuk ini. Walaupun dari segi geografi Bagan Datuk ini sepadan je dengan Selangor. Selangor kita tahu negeri yang maju, tetapi Bagan Datuk tak dapat limpahan. Ramai anak-anak muda sini keluar ke KL, ke Selangor untuk bekerja dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya mewujudkan keresahan di kalangan pemuda. Saya akui kalau selama 27 tahun itu Zahid bangunkan kawasan ini dengan sebetulnya, dengan pelbagai program pembangunan, buat hospital ke misalnya, balai polis ke dan sebagainya, benda-benda yang lain yang bersifat keperluan kepada rakyat. Saya percaya kawasan ini akan menjadi betul-betul kubu kuat bagi beliau. Tetapi itu tidak berlaku sekali. Saya tak faham kenapa benda ni tidak disusun dengan baik oleh Zahid sepanjang 27 tahun beliau menjawat jawatan sebagai ahli parlimen di kawasan ini. Bayangkan kalau saya lah menjadi ahli parlimen di sini sudah lebih dari 27 tahun. Saya ingat kalau tidak level Los Angeles tu bawah sikit lah untuk kita bangunkan kawasan Bagan Datuk ini kan. Kerana dari segi pelancongannya, dari segi agro komoditinya, ada sawit di sini, ada koko di sini, ada kelapa di sini, pelbagai local initiative untuk buat homestay. Jadi perkara-perkara ini kalau dipackagekan, ianya pada saya is going to be the superb area lah untuk kawasan Bagan Datuk ini. Tetapi saya lihat Zahid cuak dalam hal ini. Okeylah beliau jawab, beliau kata 2018 beliau sebenarnya telah merancang projek pembangunan berjumlah hampir 4.3 atau 4. Tetapi bila kerajaan Barisan Nasional kalah, maka Menteri Kewangan yang baru itu scrap the whole project, tinggalkan 900 juta. Baiklah kalau katakan itu hujahnya. Saya nak jawab malam ni di Bernama ni. Yang pertama kali saya jawab secara di dalam TV, di dalam televisyen. Saya nak menyatakan bahawa daripada tahun 1995 sehinggalah 2018, you are talking about 23 tahun sekali. Takkanlah selama 23 tahun itu tidak terfikir untuk membangunkan secara bertahap pembangunan yang penting dan perlu untuk rakyat di kawasan ini. Sehingga kan kononnya pada 2018, kita nak lambatkan semua pembangunan dalam kawasan ini. Pada saya itu satu alasan yang dangkal lah, alasan yang terlalu lemah. Sebab itulah di kawasan ini kita lihat ramai pengundi-pengundi merasa marah dengan Zahid. Sampai ramai pengundi yang saya jumpa dia kata cukuplah 27 tahun beliau jadi nampak tak ada apa-apa pun di Bagan Datuk ni. Dan selain daripada kes lah, ramai juga yang cakap tentang kes dia. Tetapi Syakawi tahulah saya sebagai seorang peguam, saya ambil pendirian bahawa seseorang itu tidak didapati bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Tetapi dakwaan-dakwaan kes ini tentunya menggugat ataupun mengganggu pengundi-pengundi kerana mereka kata takkan sebegini teruk dakwaan sampai 47 pertuduhan.
Dan saya malah buat jenaka dalam ceramah saya kata saya bimbang kalau dia menang, kehadiran dia ke parlimen itu mungkin 1/3 je lah. Kalau dulu kurang daripada separuh sesi lepas, kali ini mungkin lebih kurang sebab beliau sibuk pergi mahkamah. Jadi bagilah beliau jadi ahli mahkamah, bagi saya jadi ahli parlimen di kawasan Bagan Datuk. Kerana saya insya-Allah setakat ni tak ada kes lah. Mudah-mudahan saya pergi mahkamah tu untuk bela orang kerana saya jadi ketua. Jadi hal-hal ini sebenarnya menjadikan apa dipanggil naratif atau contestation of narrative itu menarik di Bagan Datuk ini. Kerana perkara-perkara ini kita tak perlu sangat bergantung kepada isu nasional. Isu nasional lagi banyak. Kalau kita nak uraikan lagi panjang lah kita punya kempen itu. Tapi cukup sekadar isu setempat. Malah saya pun telah buat beberapa apa dipanggil kenyataan terbuka supaya dihancurkan debat saya antara saya dengan Zahid dan calon-calon yang lain, supaya kita boleh hidangkan. Oleh kerana Bagan Datuk ni antara tempat yang paling panas dari segi pilihan raya. Why not kita jadikannya sebagai satu contoh untuk kita hidangkan kepada pengundi apa yang ingin kita lakukan. Saya sampai sekarang tak dengar lagi ataupun tak baca lagi sebarang manifesto Zahid kepada pengundi ini. Saya dah tahu buat 13 tawaran saya kepada pengundi-pengundi di Bagan Datuk. Sampai sekarang beliau masih lagi tidak buat apa-apa. Saya tengok calon daripada yang lain pun tidak ada sebarang tawaran kepada pengundi. Jadi dia jadi satu retorik politik kosong, kalau boleh, kalau itu perkataan sesuai yang saya sampaikan. Kerana kalau kita masuk dalam pilihan raya ini, tentunya kita punya agenda. Agenda bukan sekadar agenda di peringkat nasional, tetapi agenda di peringkat lokal, di peringkat setempat, di parlimen kita, apa yang ingin kita lakukan. Okey. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya apa ni Datuk Seri. Barangkali menarik jugalah kalau kita nak ukur daripada respons apa ni pengundi-pengundi di Bagan Datuk sendiri. Apakah apa ni Datuk Seri melihat bahawa ianya menggambarkan ataupun memberikan satu sinar harapan yang cukup cerah sebenarnya kepada Syamsul Iskandar untuk mencipta sesuatu kemenangan yang kita anggap luar biasa di Bagan Datuk? Saya sebenarnya ingin mengajak rakyat Bagan Datuk untuk mencipta sejarah. Saya hanyalah wakil saja kepada mereka. Kalau rakyat Bagan Datuk atau warga Bagan Datuk, Bagan Datuk ingin mencipta sejarah politik tanah air, maka lakukan dia sekarang. Saya telah bentangkan hujah-hujah saya. Malah saya sebut dalam banyak ceramah dan penerangan, saya kata ini pertama kali lah Bagan Datuk ini mendapat perhatian bukan sekadar nasional tetapi dunia. Misalnya surat khabar The Straits Times Singapore membuat ulasan yang agak panjang lebar tentang pertandingan di Bagan Datuk. Dan malah mengikuti kempen trail saya. Beberapa penyelidik daripada Amerika Syarikat juga datang ke sini untuk bertanya dan minta pandangan. Jadi saya sebut Bagan Datuk is already in the world map bila pilihan raya kali ini. Cuma apakah ianya boleh kita lakukan? Saya yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Kita tidak boleh selama-lamanya memperbodohkan rakyat dengan janji-janji kosong, dengan retorik politik. Kita mesti lakukan sesuatu, terutamanya mereka yang faham tentang pilihan raya ini, mereka yang tahu tentang pilihan raya ini. Sebab 2018 rakyat Malaysia telah pun tahu bahawa perubahan itu boleh dilakukan. Dan kalau perubahan dilakukan itu ianya tidak menjejaskan negara dan sebagainya. Ianya akan beri peluang kepada pimpinan-pimpinan yang baru untuk muncul dan berkempen secara kreatif dan sebagainya. Saya sebab itu bila berlaku insiden semalam Syekawi di Tanah Lalang, ketika saya sedang berkempen, ada penyokong-penyokong Presiden UMNO ini datang buat kacau, menjerit sana menjerit sini. Saya beritahu kepada pihak polis saya tidak bercadang untuk buat laporan polis. Sebab saya bukan nak lawan mereka. Yang saya nak lawan ni presiden mereka, Presiden UMNO. Jadi kalau kita babitkan anggota-anggota UMNO ni yang mungkin sebahagian besarnya sudah pun bosan dengan Zahid, sudah pun maknanya banyak janji-janjinya tidak ditepati, dan kita tahu bahawa ini merupakan satu pilihan raya yang mana saya nak mengajak semua sekali untuk bergabung tenaga dengan kekuatan yang ada untuk mengatakan tidak kepada Zahid sebagai ahli parlimen. Kita tahu parlimen ini, Dewan Rakyat ini merupakan dewan
yang mana kita angkat suara rakyat, Dewan yang mulia, dipanggil sebagai Dewan yang mulia. Jadi biarlah kita lantik ataupun pilih ahli parlimen ni someone yang honourable. Dalam bahasa orang putih dia panggil your honourable, honourable Mr. Parlimen so and so. Jadi kita pastikan orang yang honourable berada di dalam Dewan Rakyat ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Rakin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kita pulanglah sekarang ini kepada pengundi-pengundi di Baghdad untuk membuat keputusan mereka siapa yang akan mereka undi nanti. Jadi kita mengharapkan bahawa segala-galanya berjalan dengan baik dan sempurna dan tidak ada insiden-insiden yang tidak diingini akan berlaku. Bukan saja di Baghdad tetapi di seluruh negara yang sedang panas berkempen ketika ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.